Hai guys, so kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Hari ini saya selismak sikit. Bukan COVID, cuma selismak sedikit. Tapi kita teruskan macam biasa. Dan hari ini saya ada satu perkongsian yang menarik untuk saya kongsikan kepada goers semua. Saya tertarik dengan insiden-insiden yang berlaku di dalam peradaban manusia kita. Dan antara insiden yang menarik perhatian saya, yang menarik untuk saya kongsikan, ialah bila mana meteor jatuh ke bumi yang hampir memusnahkan bumi. Daripada sebuah meteor yang sangat-sangat besar yang membuatkan spesies dinosaur pupus jutaan tahun dahulu, sehinggalah sebuah meteor yang dijangka akan terhempas di bumi pada masa hadapan. Menarik, hari ini kita akan melihat insiden di luar angkasa yang membahayakan bumi kita. Ini adalah 5 meteor yang hampir memusnahkan bumi. 5. Chicxulub impactor, meteor yang membunuh dinosaur. 66 juta tahun dahulu semasa era Mesozoic ataupun zaman dinosaur, ada satu meteor yang paling besar pernah kita tahu terhempas di muka bumi. Dengan ukuran diameter 15 km lebar dan berat 2 trilion tan. Meteor yang dikenali sebagai Chicxulub ini dipercayai sebagai penyebab spesies dinosaur pupus. Sewaktu di dalam perjalanan ke bumi, ia bergerak dengan kelajuan 20 km sesaat. Apa tidaknya, bila berdekatan dengan bumi, ia menjadi semakin laju bila ia ditarik oleh graviti bumi. Masuk ke dalam atmosfera, ia bertukar menjadi berbola api gergasi, membuatkan suhu sekeliling naik 2000 darjah Celsius. Cahaya dari meteor ini boleh dilihat 800 km jauh. Ia terhempas di sebuah kawasan di Meksiko yang hari ini dikenali sebagai Pekan Yucatan, Meksiko. Impak daripada Chicxulub ini berbilion ganda lebih kuat daripada bom yang digugurkan di bandar Hiroshima dan Nagasaki semasa Perang Dunia Kedua dahulu. Apabila ia terhempas, suhu semakin naik sehingga 3000 darjah Celsius, membuatkan air di lautan mendidih. Suhu ini mencairkan kulit hidupan yang ada pada waktu itu. Ini menyalai mereka hidup-hidup. Tidak beberapa lama kemudian, kebakaran besar-besaran tersebar di seluruh muka bumi, membunuh 2/3 dari spesies hidupan pada waktu itu. 4. Chelyabinsk meteor. Pada tahun 1945 dahulu, Hiroshima dibom dengan bom yang digelar sebagai Little Boy yang membunuh jutaan orang di sana. Ini adalah satu insiden yang membawa kepada pengakhiran Perang Dunia Kedua. Berbalik kepada meteor ni, kalau terhempas di bumi, ia ibarat 40 biji bom Little Boy terhempas di bumi. Seram bukan? Meteor berdiameter 17 meter dan mempunyai berat lebih kurang 11 tan ini dikenali sebagai Chelyabinsk meteor. Jatuh dari angkasa dengan kelajuan 19 km sesaat pada 15 Februari 2013. Insiden ini mengejutkan seluruh penduduk di wilayah Chelyabinsk di Rusia bila ia meletup di ruangan udara dan menghasilkan bunyi dentuman yang sangat kuat. Pada masa yang sama, meteor ini marak menyala lebih terang daripada cahaya matahari dan ia boleh dilihat sehingga 100 km jauh. Bukan itu sahaja, letupan dari meteor tersebut menghasilkan haba yang boleh dirasai oleh penduduk sekitar. Walaupun begitu, ketika meteor ini pecah dan menjadi berbola api yang kecil, berbola api ini kemudian menghujani sekitar kawasan Chelyabinsk, menghentam kawasan sekeliling termasuklah para penduduk di sana. Lebih dari 1,400 orang cedera, ada yang cedera parah. Jumlah kerugian harta benda pula dianggarkan sebanyak 30 juta US dollar bila 7,200 bangunan dihentam dan dihancurkan. Ini berlaku di sekitar kawasan 500 km. Satu dunia terkejut dengan insiden yang berlaku secara tiba-tiba tanpa amaran ini. Sehingga hari ini, Chelyabinsk meteor adalah meteor yang paling besar pernah direkodkan jatuh ke bumi sejak 100 tahun lalu, di mana meteor terakhir dicatatkan pada tahun 1908 yang dikenali sebagai Tunguska Event. 3. Kamchatka Superbolide. Dari tahun 2013, kita lihat insiden yang berlaku 3 tahun kemudian, lebih tepat lagi pada 18 Disember 2018. Juga berlaku di Rusia, lebih tepat lagi di Kamchatka, timur Rusia. Meteor dengan diameter 200 meter ini memasuki ruangan atmosfera bumi dengan kelajuan 32 km sesaat, tapi belum sempat sampai terhempas ke permukaan, ia meletup dan berkecai di atas udara. Kalau meteor ini terhempas
terhempas di permukaan bumi, kesan impak akan menyerupai 10 biji bom Little Boy. Letupan Kamchatka Superbolide ini berlaku tanpa disedari. Tiada rakaman letupan yang dapat direkodkan. NASA pun mendapat tahu dari laporan satelit tentera udara. Ini membuka mata satu dunia yang meteor boleh terhempas bila-bila masa sahaja. Sejak dari hari itu, mereka sedar yang pemantauan patut lebih kerap dibuat untuk mengenal pasti dan menghindari kejadian tidak diingini berlaku. 2. Didymos, the killer asteroid. Terma yang diberikan kepada objek seperti meteor dan asteroid yang berada di sekitar bumi ialah Near Earth Object ataupun singkatannya NEO. NEO ataupun NEO ini tidak terhempas di bumi tetapi berlegar-legar di sekeliling bumi. Ini adalah contoh NEO. Sebuah asteroid yang dikenal pasti berlegar-legar di alam semesta kita sejak tahun 1996 lagi. Gelaran yang diberikan kepada meteor ini sangat-sangat menyeramkan bila ia diberikan gelaran Didymos, the killer asteroid. Hasil dari pemerhatian NASA, mereka mendapat tahu yang Didymos, the killer asteroid ini di dalam perjalanan menuju ke ruang udara bumi dan akan tiba di sini sekitar bulan Oktober tahun 2022. Saiz Didymos ini sangat besar. Kalau ia terhempas ke permukaan bumi, ia boleh menghancurkan sebuah bandar dalam sekelip mata. NASA telah merancang untuk menghantar pesawat angkasa mereka untuk mendekati Didymos sebelum ia dekat dengan bumi dan terhempas. Projek ini dikenali sebagai Projek DART. Pada masa yang sama, Projek DART juga akan mencari jalan untuk mengelakkan pelanggaran di antara Didymos dan bumi berlaku. Tapi ada lagi NEO yang lebih menakutkan dari Didymos, sebuah meteor yang dikenali sebagai meteor Mammoth, meteor hari kiamat. Ya, ini digelar sebagai meteor hari kiamat. Kenapa? Sebab kalau ia terhempas ke bumi, ini akan menyebabkan kerosakan yang peradaban manusia tidak pernah lihat sebelum ini. Hasil impak akan menyebabkan hujan nuklear yang membawa debu radioaktif dan debu ini akan tersebar ke seluruh dunia, secara langsung membunuh tiap hidupan yang terdedah dengan radiasi ini. Apa tidaknya, diameter meteor ni ialah 1,004,3 ribu meter dan saiznya sangat-sangat besar. Tapi jangan risau, Mammoth meteor ini tidak menghala ke arah bumi. Ia telah pun melintasi bumi dengan jarak 4.8 juta kilometer. Sekali dengar memang jauh, tapi di dalam terma angkasa lepas, 4.8 juta kilometer adalah satu jarak yang sangat-sangat dekat. Walaupun meteor Mammoth ini telah melintasi bumi, ancaman sebenar akan datang dalam masa 100 tahun ke hadapan. Mungkin rata-rata kita di sini tidak akan pernah saksikan sebab para saintis mencadangkan yang akan ada satu lagi meteor dikenali sebagai meteor Bennu. Meteor ini dijangka terhempas ke bumi pada tahun 2135. Meteor Bennu menjadi kegusaran para saintis sebab dalam purata satu daripada 27,000 meteor yang dikaji, Bennu mempunyai keberengkalian tinggi terhempas dengan bumi. Tapi itu bukan masalah kita, itu masalah diorang 100 tahun akan datang. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini. Semoga perkongsian hari ini macam juga perkongsian-perkongsian yang lalu bermanfaat. Kepada mereka yang berpuasa, sekali lagi ingin saya ucapkan teruskan berpuasa. Semoga ibadat kita diterima di bulan yang mulia ini. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Akan lebih banyak lagi fakta-fakta menarik yang akan saya kongsikan di sini. Saya jumpa di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi-Go menarik setiap hari. T-shirt Kubi-Kubi-Go desain terbaru kali ini kembali dengan lengan panjang, sesuai untuk mereka yang gemar untuk memakai baju lengan panjang. Kepada mereka yang mahu mendapatkan baju yang saya pakai ini ataupun mahu menyokong Kubi-Kubi-Go, bolehlah dapatkan baju ini di nombor tertera. Nombor ni ada WhatsApp, jadi kamu boleh WhatsApp saja nombor ni untuk membuat tempaan. Our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must go to space. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that
that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in history